Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fima baqiya min hayatina wa taqabbal a'mal fa'alna fi dunya waj'alna minal najihin wal faizin wal mumtazin fil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan kita baca seorang kali Fatihah. Kita sedekahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim ulama yang telah pergi meninggalkan kita, juga kepada sanak saudara kita yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati ayahanda Tuan Imam Fadil Ustaz Osman bin Yahya selaku pengerusi jawatan kuasa Masjid Aisyah Kawasan Imam Hulu. Yang saya hormati tuan-tuan para pegawai masjid, tuan-tuan para ahli tuan kuasa Masjid Aisyah Kawasan Imam Hulu, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini juga Allah telah mempertemukan kita. Suasana kita muka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon pada Allah biarlah Allah terima apa jua yang kita lakukan. Jangan lupa macam biasa, bila mana kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kita pasangkan i'tikaf kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima kebajikan, ketaatan, kehambahan kita ini, yang mana Allah akan pandang kita dengan pandangan belas kasihannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita semua dalam golongan-golongan orang-orang yang termasuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita nak teruskan lagi bacaan kitab kita ni tuan-tuan, pada muka yang ke-80. Hadis yang kedua kita berhenti tentang apabila ditanya pada Nabi Muhammad SAW beberapa perkara, dan kita telah masuk dalam perkara yang pertama, apakah itu yang dikatakan dengan Islam. Dan sinilah kita tengok bahawasanya yang pertama disentuhkan kepada kita adalah mengucap, yang keduanya adalah sembahyang. Pada permulaannya pada minggu lepas kita lepas sentuh tentang memberikan sembahyang. Apakah yang kita nak kena jaga tentang sembahyang ini, dan kenapakah sembahyang ini begitu penting dalam kehidupan seharian kita. Dan pada muka surat yang ke-80 kita akan tengok pula, apabila seorang hamba itu dia tidak mahu bersembahyang pada Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba itu dia tidak mahu sujud pada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang berlaku, dan dijelaskan kepada kita apakah pesanan-pesanan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan juga sebagainya. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita baca bacaan kitab kita ni tuan-tuan, ada satu peristiwa yang kita tengok pada hari ini, bila mana ada seorang kanak-kanak berumur 4 tahun didera oleh kakak kandungnya sehingga meninggal dunia. Itu semua orang tahu. Bila mana masuk dalam berita, bila mana masuk dalam Facebook, maka kita tahu isgamak dia buat macam ni ke adik dia. Seorang kakak yang kata ada pertalian darah bersama dengan dia, sanggup buat macam tu sampai meninggal dunia. Dan pada hari ini juga kita tengok dalam berita tersebut, dia menggambarkan datuk saudara kepada anak-anak itu. Anak-anak yang tidak berdosa tu, seorang budak berumur 4 tahun yang tidak berdosa itu didukung oleh datuk saudaranya keluar pada bilik mayat. Dan kita juga baca tadilah tuan-tuan ni, bila mana ibunya yang berada di pusat tahanan keluar syak pada penjara tu, mai tengok anak dia tidak bernyawa, apa yang berlaku? Terduduk dan juga teriak, disebabkan oleh masalah-masalah yang mereka hadapi. Ibu dicas dengan dada, ayah juga dicas dengan dada. Siapa yang nak jaga? Diharapkan kepada adik-beradik boleh tolong jaga anak, boleh tolong jaga adik dan juga sebagainya, tapi adik-beradik pun, kakak pun tidak boleh bertanggungjawab. Kita tengok apa yang berlaku pada ketika ini. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itulah tuan-tuan, bila mana zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat ini
Dan hadis ini riwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana ada dalam Sahih Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sahih bernombor 5997. Tuan-tuan, hadis ni dalam Sahih Bukhari nombor 5997. Jangan duk tikam, tobat tak naik nombor ni. Baik, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Hurairah ini meriwayatkan satu hadis pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wa Ali wa indahu Aqra' bin Habis At-Tamimi jalisan. Katanya dalam hadis ini menerangkan suasana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat ketika itu? Nabi dia qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang kepada Hasan bin Ali ini. Dia sayang pada cucunya Hasan ini, tuan-tuan ini, dan juga perempuan sekalian. Nabi sebagai seorang datuk sayang kepada cucunya. Dan ketika itu wa indahu, ketika mana Nabi dia sayang pada cucunya Al-Hasan ini, ketika bersama dengan Nabi Muhammad ada seorang sahabat bernama Aqra' bin Habis At-Tamimi. Ketika itu mereka ini sedang duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Datangnya Hasan, Nabi cium dengan Hasan tersebut. Nabi sayang pada cucunya. Maka ketika itu katalah Aqra' bin Habis ini dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, inna li 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Aku ada 10 orang anak, kata Aqra' bin Habis ni. Bukannya sikit-sikit, tuan-tuan. 10 orang anak ni, masuk dengan mak, masuk dengan ayah, 12 orang dalam rumah tangga tu, tuan-tuan tu. Kalau main bola ni, tuan-tuan, tobat lepas dah depa tu. Hak mak tu tak pergi tepi, hawa reserve. Abang bagi ayat kat anak-anak, contoh macam tu lah. Hak pak tu jaga tiang gol, tuan-tuan. 10 anak ni, hak ni duduk depan, hak ni macam tu. Bukannya bola, tuan-tuan. Dan mentang-mentang bola baru semalam Malaysia lawan kalah dan juga sebagainya. Tu pun jangan serang dengan Facebook pengadil tu, sama pengadil tu nak menyerah dengan kita, tuan-tuan. Kan tak tahulah tu bab bola. Baik, di sini pula dia kata apa dia? Aku ada 10 orang anak, kata Aqra' bin Habis. Dia kata aku ada 10 orang anak, ma qabbaltu minhum ahadan. Aku tidak pernah sayang pada mereka. Aku tidak pernah cium pada mereka. Cium ni, cium kat dahi boleh, cium kat pipi boleh. Anak, tuan-tuan, tak ada masalah. Memang mahram dah. Memang orang yang diharamkan berkahwin. Ada orang yang tertentu, anak tak boleh kahwin dengan pak. Begitu juga pak tak boleh kahwin dengan anak, tuan-tuan. Jadinya dia buat perkara itu. Aku ada 10 orang anak, aku tidak pernah sayang pada mereka, aku tidak pernah cium pada mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, fa nadhara ilaihi Rasulullah SAW. Nabi pun tengok, menghadap dekat Aqra' tu. Yang contohnya, mana pun alih pandangannya ke arah Aqra', Nabi berkata, qala man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, dia juga akan tidak layak untuk mendapatkan kasih sayangnya. Jadinya, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengoklah hadis ini berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi tegur sahabat tu, hang ada 10 orang anak tapi tak pernah cium dekat dia. Nabi kata benda yang sikit ya, man la yurham la yarham. Siapa-siapa yang tak kasih sayang ini, maka dia tidak layak untuk dapatkan kasih sayang. Tuan-tuan, kita tengok balik budak-budak macam mana dikatakan didikan Nabi Muhammad SAW. Bila mana meningkatnya, waktu mana kecil, apa yang berlaku, apa kata Nabi Muhammad SAW, didikan anak tu macam mana. Dah mak tak boleh nak jaga, mak kena tahan masalah dadah, tuan-tuan. Ayah tak boleh jaga masalah dadah, nak masuk dalam pusat pemulihan tu, kok-kok lah menjadi manusia balik, tuan-tuan. Ni kata Nabi Muhammad SAW, ada pak-pak yang tertentu, ada tingkatan-tingkatan umur yang tertentu nak kena jaga. Umur ni sampai umur ni main dengan mereka, main macam dengan kawan-kawan. Main mana umur ni kita kena tegur dia, main mana umur ni nak kena pukul, mana umur ni nak kena perasi tempat tidur juga sebagainya. Main meningkat remaja ni kena buat apa. Maka itulah kata oleh Nabi Muhammad SAW, cara kita dapatkan kasih sayang bagi seorang anak itu kepada ayah dia. Dan juga kata Nabi Muhammad SAW, pada masa sama hargai mereka. Dah mak tak boleh jaga, dah ayah tak boleh jaga, harap kat adik-beradik pun tak boleh. Siapa lagi nak jaga, tuan-tuan? Siapa lagi nak jaga? Dia tanya juga kadang anak-anak yang terbiak ni, tuan-tuan ni, anak-anak yang kadang-kadang tu dia kadang-kadang depa ni ikut dan dia nak keluar, tak mau keluar sudah, nak pergi sekolah pergi, tak mau pergi sudah, tuan-tuan. Ada seorang anak-anak tu, tuan-tuan tu, bila main nak kuliah dia ada, bila main nak kuliah dia ada, tuan-tuan. Sampai kata, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Kan kita kata alhamdulillah lah, mana kawan-kawan lain tak main ke? Satgi depa main. Kan budak tu, tuan-tuan, budak yang bagus. Tuan-tuan, saya tanya dekat dia, kata ni untuk sekolah kat mana? Dia habaq lah sekolah sekian-sekian. Darjah berapa? Habaq lah sekolah rendah lagi, tuan-tuan. Kata kat dia ni, apa dia ni, kafar duk pi dak petang-petang. Kata lagu tu lah kat dia, kafar duk pi dak petang-petang. Dia kata tak pi.
Pasal apa? Tak pi, mak tak hantar. Ada. Pasal apa? Mak tak hantar, mak tak ada duit. Pasal apa mak tak ada duit? Tanya lagi lah udah budak-budak. Kan? Tanya lagi lah pasal apa mak tak ada duit. Kata mak tak payah yuran dia kata, yuran kafar, buku juga sebagainya. Tuan-tuan, sampai tarah tu tanya dia nak pi tak kafar ni, nak pi. Dia kata pasal apa nak pi? Tengok kawan-kawan pi yang pakai baju biru waktu petang-petang tu kan, dia kata. Betul lah tu. Nah, betul lah tu. Nak pi tak? Nak pi. Kata depa kata seronok pi ke kafar tu. Seronok ni tuan-tuan. Budak-budak ni bukan mengaji tara mana pun. Seronok berlari ya. Tuan-tuan, sampai ustaz-ustazah guru kafar pun kata, "Allah penatlah nak jaga." Tuan-tuan, budak waktu pagi, hak tu lah budak waktu petang. Tuan-tuan, jangan duk salah lah kata ni tak elok, anu tak elok. Tak, budak waktu pagi tu, hak tu lah waktu petang. Waktu pagi depa tak aktif lagi. Mai kata waktu petang depa aktif dah. Tuan-tuan, tak boleh anak-anak kita pun macam tu lah waktu petang ni, kan nak berlari merata dah. Jadi tuan-tuan, dia tak nak pi tak? Nak pi, dia kata nak pi. Kata buat tak pi, kata mak tak bagi duit. Mana ayah? Kata. Kan ayah mana? Ayah tak ada. Pasal apa ayah tak ada? Ayah pergi mana? Kok-kok lah dia buat pergi kerja. Dia kata ayah ni bercerai dengan mak dah. Oh tu punca dia. Tuan-tuan, kasih sayang ke anak tu tak ada. Anak ni duk tagih lah, bapak aku ni bagi kasih sayang kat aku tapi tak boleh pa. Tuan-tuan, nak harap kat mak ke semua. Mak adalah gantung tanpa tali sebelum tu dah. Nak ikhtiar juga, nak bagi anak-anak dia bangkan dan juga sebagainya. Kalau pak tu jenis manusia yang cerdik tuan-tuan, walaupun dah bercerai dengan pasangan hang, anak-anak tu nak kena ada hak dia. Tuan-tuan, tapi dah apa yang berlaku, dia biar macam tu saja. Anak-anak ni dia lagi perhatian, kata tak apalah, pergi jumpa dengan ustazah tu kata. Kan tadi jumpa bukan bersama ni dengan guru kafar juga, guru kata kita nak fikir dah. Cara macam ni tak boleh dah, kita fikir dah. Tengok anak-anak mana tak elok apa semua tu. Kadang-kadang depa ni mengaji lebih pada budak-budak yang elok lagi tuan-tuan ni. Sungguh tuan-tuan, ada seorang budak yang mana memang terbiak tuan-tuan. Tapi Tok Wan depa hantar juga pergi kelas kafar. Tuan-tuan nak tahu tak, dia boleh laju pada adik-adik apa budak-budak yang lain tu tuan-tuan tu. Depa ni ada keinginan nak belajar, tapi tak payahlah, disempatkan kesempitan hidup mereka, disempatkan kesempitan mak bapak tu tak sempat nak didik mereka, nak hantar juga sebagainya. Mungkinlah mak kerja, nak hantar tu tak ada orang juga sebagainya, kadang-kadang kena main jalan kaki juga sebagainya. Yang ni yang berlaku ni tuan-tuan ni, saya tak boleh dah macam ni. Tahun depan ni kena fikir dah cara macam mana nak bagi mereka juga dapat pendidikan ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, balik pada tajuk kita tadi ni, bila mana Nabi kata hang ni tak layak dapat kasih sayang, kita tengok patah balik. Tuan-tuan, berlaku tak pada hari ni? Berlaku. Kakak sanggup dera, tuan-tuan. Mak yang adalah anak-anak janda lah kita kata, kahwin dengan seorang laki-laki, kok dah boleh tagih kasih sayang, anak-anak boleh tumpang dekat laki-laki tu. Suami dia hak baru ni tuan-tuan ni, tapi tak boleh harap. Anak juga didera oleh bapak dia tu, bapak tiri dia tu tuan-tuan. Berlaku tak pada hari ni? Berlaku. Kalaulah kita ni ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, ikut apa yang Nabi kata, perkara macam ni tak akan berlaku. Sebab itulah dia kata pada kita ni tuan-tuan ni, hadis yang kedua kita mengajar pada erti sembahyang ni. Dia kata pada kita ni tuan-tuan ni, kalaulah sembahyang ini jaga, muka surat yang ke-79, segala kejahatan, kemungkaran yang merosakkan masyarakat ini dan menimbulkan kecauan akan dapat dicegah oleh tenaga jiwa yang terdidik dengan ibadat sembahyang. Kalau sembahyang dah jaga bagi elok-elok tuan-tuan, dan perkara-perkara yang mungkar ini tidak akan berlaku. Tapi tak upayalah, macam saya kata pada minggu lepas, nak buat macam mana orang yang tak sembahyang ni tuan-tuan ni. Sungguh tuan-tuan, hang musafir tak ada masalah, tak musafir ini buat macam mana? Maka kita tengok tuan-tuan pada muka surat yang ke-80 ni tuan-tuan, hadis yang kedua kita baca sikitlah, ambil berkat kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala alaina rajulun shadidun bayadu thiyabi shadidu sawadi syi'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in sata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an
ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulun 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufah 'urah 'ala ri'ah syah yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithu maliya. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah rasulu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum, rahu Muslim. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada muka surat yang ke-78 dan juga 79 menerangkan kepada kita tentang sembahyang. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sembahyang ni mana tempat jua kita boleh buat tuan-tuan, tak ada masalah apa. Yang penting kita tengok tempat tu adalah bersih elok, kita pun yakin bahawasanya tidak ada najis, sembahyanglah tempat dia. Tahu kiblat bagi elok macam mana ni tuan-tuan ni, maka sembahyang. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, mayang dekat mana pun tidak ada masalah. Nak buat dekat rumah tak ada masalah, nak buat dekat surau tak ada masalah, nak buat dekat masjid tidak ada masalah. Di antara tiga tempat tu mana yang paling terbaik? Tuan-tuan, sudah tentunya bukannya rumah, sudah tentunya bukannya masjid. Yang paling terbaik sekali adalah masjid, bukannya surau. Tempat yang paling terbaik kali untuk kita semayang, melakukan, mendirikan semayang pada Allah adalah di masjid. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya tengok dalam ni, dia kata 50 adab di masjid ni tuan-tuan ni, yang dikarang oleh Syekh Syekh Nazmi bin Tuan Taufik, yang mana sekarang ini berkhidmat di Jabatan Halawat Agama Islam Terengganu. Dia ada bagi tahu pada kita tuan-tuan, buku ni taklah tebal macam mana, tak tabal tak mana, dia ada lebih kurang dalam 59 macam tu je. 50 adab yang kita kena buat dekat masjid ni tuan-tuan ni, dengan disusuli kalam-kalamnya ni berkata, dengan izin Allah bila bersolat di masjid kita akan memperolehi. Dia menaraikan kepada kita doa ada 32 tuan-tuan ni. Pak siapa kita kena buat semayang ni dekat masjid. Nak buat dekat rumah boleh tak ada masalah tuan-tuan, masuk waktu semayang. Tapi kualiti semayang dekat rumah dengan semayang dekat masjid, mana lebih elok tuan-tuan? Hak tu kita tengok. Contohnya tuan-tuan, saya pun kadang-kadang saya bukannya pergi masjid sedia tuan-tuan, nak terima waktu tak cukup, tak berbanding dengan pegawai keluarga masjid tuan-tuan. Mereka ini diamanakan untuk hadir ke masjid, tak kira hang tugas ke tak, hang kena mai ke masjid tuan-tuan. Itu adalah pegawai masjid. Jadinya kalau kita tengok mayang kat rumah ni, kita buat halak balai tuan-tuan. Pakai tak pakai macam ni, kalau pakai macam ni kat rumah, alhamdulillah tuan-tuan. Ni pakai baju pagoda ni, koyak merata peta dunia tu, tak tahu nak kata apa tuan-tuan. Tu tak tengok lagi waktu-waktu merokok tertakai juga sebagainya, tak tahu lagi tuan-tuan. Sebab tu time kita berada dekat rumah tuan-tuan, kita pakai apa yang kita ada. Tapi bila kita mai dekat masjid, apa yang kita buat? Kita pakai dengan pakaian yang elok, kita buat dengan yang paling terbaik, kita buat minyak atar nak bagi wangi juga sebagainya, kita ambil semayang pun elok-elok juga sebagainya. Pasangan dekat belakang, duk jujur sikit lagi semayang batai mayang aku sampai teratur tuan-tuan tu. Kan? Tak apalah, dalam mazhab Syafi'i ni bersentuhan kulit laki-laki dan juga perempuan ini batal. Tak kira dengan mazhab-mazhab yang lain tuan-tuan. Mazhab lain sampai dia kata apa dia? Tak, kalau ada nafsu baru batal. Kalau tak ada nafsu tak batal sampai tara tu. Tapi kita mazhab Syafi'i ni sentuh ni, tak kira lah ada nafsu ke tak ada nafsu ke, maka akan batal lah semayang kita sampai tara tu tuan-tuan. Baik, dia kata duk dah 32 ni. Pak siapa digalakkan untuk kita bersolat kat masjid? Kita baca satu-satu tuan-tuan. Kita ambil ringkas-ringkas sudahlah. Nah, baik, kita sambung lagi dalam bacaan kitab ini tentang sembahyang. Sembahyang tuan-tuan, kita tengok dalam ni banyak. Apabila Allah Subhanahu wa taala kata kepada kita surah Ma'arij yang ke-9 19-23, manusia ni sifatnya tamak, manusia ni suka mengeluh, manusia ni dia kedekut juga sebagainya. Segala sifat itu akan terhindar apabila kita menjaga sembahyang kita ni. Maka 32 sebab yang dikarang oleh Syekh Nazmi bin Tuan Taufik ni tuan-tuan. Yang pertamanya, bila kita sembahyang dekat masjid ni, apa kita akan dapat? Pahala sahut seruan azan. Tuan-tuan, azan kata apa kat kita? Hayya 'alas salah, mailah sembahyang. Kita pun serut suran azan tersebut. Bukan setakat pahala kita saut suran azan saja tuan-tuan, kita jawab doa azan tu pun dikira sebagai menjamin mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita duduk kat rumah, kita jawab ada azan, tak tahu nak kata.
Berbeza kalau kita pasang niat kita tuan-tuan, aku nak pergi masjid, bila dengar azan ni kita terus start kereta kita, terus start motor kita, kita mai ke masjid tuan-tuan. Kita pun lepas mana azan ni kita angkat tangan doa pada Allah, bukan setakat boleh pahala seusuran azan saja, bahkan ianya akan menjamin akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan ni. Itu yang kita nak. Kita semua akan mati, tapi cuma kita tak tahu bila masa ada tuan-tuan ni. Yang pertamanya pahala sahut suruhan azan, yang keduanya pahala melangkah ke masjid. Kita ambil sembahyang, apa yang berlaku? Kata Nabi Muhammad SAW, akan berguguranlah dosa-dosa kita ni tuan-tuan ni. Dosa yang macam mana? Dosa yang kecil-kecil tuan-tuan. Dosa besar-besar ni tahta masyaatillah. Ketika mana Allah nak ampunkan dia, Allah ampunkan dia tuan-tuan, dengan taubat yang nasuha juga sebagainya. Jadinya dia kata pahala melangkah ke masjid ni tuan-tuan ni, langkahan kita tu tuan-tuan. Kalau kita mampu mai dalam keadaan yang berjalan kaki, jalanlah kaki. Kalau kata tak mampu, naiklah basikal, naik gerek orang kata. Kalau tak mampu naik gerek, naik motor. Kalau pun naik motor, naik kereta. Macam-macam kenderaan yang ada pada ketika ini, Allah beri kita anugerah yang berbagai-bagai tuan-tuan. Tak ada alasan untuk kita tak limai ke masjid tuan-tuan, tak ada tuan-tuan. Ni peringatan untuk dari saya jugalah tuan-tuan ni. Bukan saya kata ni tuan, untuk tuan-tuan, untuk saya jugalah tuan-tuan ni. Kereta macam-macam Allah bagi tuan-tuan. Kereta pula yang baru ni pada Veloz, yang baru ni pada Alza, yang baru ni macam-macam. Atas jalan rata, merata tuan-tuan, dengan Mazda dan juga sebagainya. Ni Allah bagi anugerah nikmat pada kita ni tuan-tuan ni. Kita tak tahulah. Kalau lah Allah tanya, pasal apa hang tak pergi masjid? Aku bagi kat hang kereta tu bukannya sikit-sikit, itu Volkswagen. Contoh, nak jawab apa depan Allah Subhanahu Wa Taala? Ni aku bagi kat hang tu Bentley, aku bagi kat hang tu Mercedes, aku bagi kat hang tu Rolls Royce. Hang pas semua tak mai ke masjid. Nak jawab apa depan Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan? Tak ada alasan. Tuan-tuan, walaupun masjid tu tidak diwajibkan untuk kita ni tuan-tuan, tak macamlah dekat apa ada belah-belah sana. Kalau kita tengok dekat Arab Saudi tuan-tuan, depa pegang mazhab Hambali. Tuan-tuan, tengok mana mayang waktu ni penuh tuan-tuan ni. Orang lelaki pakat keluar pada rumah dia, pergi ke mereka panggil masjid lah tuan-tuan, masjid. Tapi ni ada yang tempat masjid itu boleh melakukan solat Jumaat, ada tempat yang tidak boleh melakukan solat Jumaat. Mereka panggil surau. Surau pun elok pada kita lah tuan-tuan. Kita surau pun kadang-kadang pun belah-belah kot ni, belah-belah sana pun nak keban. Tapi belah-belah Arab sana tu tidak. Apa yang berlaku tuan-tuan? Walaupun pangkatnya adalah surau, bila mana azan berkumandang ni tuan-tuan ni, semua orang Arab ni pakat mai. Tak tahulah, saya duduk kat Arab Saudi, saya tahulah tuan-tuan tu. Walaupun daripada kata Arab Saudi ni Wahabi, biar pergi kat depa lah Wahabi tu. Tapi tengok cara depa didik ni tuan-tuan ni. Bila mana azan berkumandang ni, pakat mai ke masjid ni tuan-tuan ni. Pakat menderu, budak-budak pun mai tuan-tuan ni. Kita fikir-fikir balik, aku malu lah kalau macam ni tuan-tuan. Tapi kita tidak tuan-tuan. Mai mana semayang fardu, muka ni yang doa ada tuan-tuan. Harap pada Jumaat lah, ataupun Jumaat mai awal tuan-tuan. Mai awal tu gagah tuan-tuan. Sebab ni bini duk suruh pi lah adalah seminggu sekali mai ke masjid tuan-tuan. Tu pun gagah mai awal. Jenis lihat juga tuan-tuan. Dekat-dekat nak semayang baru nak mai pun ada tuan-tuan. Lepas tu dia keluar paling awal, selipar tu corner siap-siap. Orang baitara tu tuan-tuan, kadang-kadang malu kat mereka ni. Baik, pahala melangkah ke masjid ianya merupakan satu saham pada Allah Subhanahu Taala, dan juga yang ketiganya pahala memberikan salam. Salam mai ikut mana tuan-tuan? Bila kita sembahyang kat masjid ni, kita jumpa kawan kita, Assalamualaikum tuan-tuan. Lepas tu kita bagi salam dalam sembahyang kita. Sebelah kanan ada orang, sebelah kiri pun ada orang. Itu salam sejahtera ke atas kamu. Baik, yang keempatnya pahala masuk ke masjid. Kita langkah masuk, kita baca doa. Tu doa ada tu tuan-tuan tu, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, ringkas tuan-tuan. Yang kelimanya pahala melangkah kaki kanan ke dalam masjid. Langkah pula masuk kaki kanan ni tuan-tuan ni, Allah nak apa lagi? Nak mai sembahyang fardu tuan-tuan ni, duk ada 5 perkara dah tuan-tuan ni. Sembahyang fardu buat lagi, dok lagi, duk ada 32 tuan-tuan ni. Tuan-tuan, kita akan buat ni. Baik, kita tengok ni ya. Ada nak boleh tak tahu ni. Yang keenamnya pahala doa masuk masjid. Yang ketujuh, lepas mana masuk masjid, pahala solat tahiyatul masjid. Masuk masjid, kita pun usolli sunatan tahiyatul masjidi rakaataini. Ada Allah Ta'ala saja aku semayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, kita pun semayang.
Maka ketika itu kita katakan boleh pahala. Baik, yang berikutnya dia kata apa dia lagi tuan-tuan? Yang ke-8, pahala i'tikaf. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid ta'ala. Yang ke-9, pahala solat berjemaah. Tuan-tuan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdal min salati fardhi bi 27 darajah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah itu lebih baik, lebih afdal, lebih mulia berbanding dengan solat seorang diri, kata Nabi, dengan 27 kali ganda. Ada yang Nabi kata 21, ada yang Nabi kata 23, ada Nabi kata 27, ada Nabi kata 29. Banyak angka yang Nabi bagi berita dan nak habaq kepada kita ni tuan-tuan ni. Hang main semayang jemaah ni, makna kata pahala tu banyak kat hang tu. Tu tuan-tuan tu. Tapi kita lah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah melazimi kita ni dengan semayang berjemaah ni tuan-tuan ni. Nah, kadang-kadang kita tengok ada sahabat kita yang main berjemaah dengan kita. Kan, dia pun main sama kita, dia pun zalimi main dengan kita. Tiba-tiba dia tak ada, kita rasa macam mana tuan-tuan? Ni nak main dah bulan puasa. Tuan-tuan, bulan puasa nak main dah. Doa pada Allah Subhanahu taala dah. Tuan-tuan, ulama sahalaf dulu ni, dia kata apa dia? 3 bulan sebelum masuknya waktu Ramadan, kami dah angkat tangan doa pada Allah, biar kami sempat masuk bulan Ramadan tu. Kita doa ke tak? Ni makan yang mulia ni, tempat yang mulia ni tuan-tuan ni. Maka doa pada Allah, aku nak sampai Ramadan dan juga sebagainya. Baik, itu yang ke-9. Yang ke-10, pahala takbiratul ihram bersama dengan imam. Yang ke-11, pahala ucap amin bersama dengan imam. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW, bila mana imam mengucapkan kalimah amin, makmum juga mengucapkan kalimah yang sama, maka akan beraminlah para malaikat di atas sana tu. Tuan-tuan, bersama dengan kita ni. Tapi kita tak nampak, tuan-tuan, kita tak nampak. Baik, yang ke-11 adalah pahala ucapkan amin bersama dengan imam. Yang kedua pahala rapatkan saf. Tuan-tuan, rapat saf. Saf sufufakum rahimakumullah. Dia kata apa dia? Stau wa'tadilu. Contohnya di Mekah dia guna macam tu. Rapatkan saf kalau kita lah tuan-tuan. Rapatkan saf. Saf tu bagi elok tuan-tuan. Jangan duk kira siapa-siapa. Ni dak hang duk depan, aku duk belakang tak apa dah. Biar depan tu kosong. Tak boleh macam tu. Nampak depan kosong ni, pi depan tuan-tuan. Bukan suruh jadi imam. Tak suruh. Kalau imam salah pun jangan takut, ada orang lain yang akan tegur. Tak ada masalah apa. Tuan-tuan, kita belajar lazimi duduk di soal depan tuan-tuan. Kita akan rajin duduk dekat depan. Kita akan rasa aman dan juga sebagainya. Aku tahu dah aku nak pergi depan tuan-tuan. Nah tuan-tuan, ajak anak-anak kita tuan-tuan main mana sembahyang Jumaat tu. Depa nak lari tu, depa punya pasal. Depa pasal elok lah tuan-tuan. Kan, anak saya pun muka orang macam tu jugalah. Abang kata jangan duduk lari, jangan duduk lari. Sat-sat dia naik pula tu. Tuan-tuan, biasalah budak-budak macam mana. Kan, kita pun kata larang, kita tak tahu kata apa dah. Masuklah kereta siap. Bukan lagu tu lah, bapak. Baik, tuan-tuan. Baik, kita patah balik. Yang ke-13 pahala rurkan saf. Yang ke-14 pahala dengan tilawah Quran. Yang ke-15 pahala hubung silaturahim. Yang ke-16 pahala duduk dalam majlis zikir. Tuan-tuan, ada orang buat selawat, ada orang buat maulid juga sebagainya, kita duduk, kita akan dapat pahala. Ada di Nabi Muhammad SAW, majlis zikir ataupun majlis ilmu ini adalah taman-taman syurga. Yang ke-17 adalah pahala duduk dalam majlis ilmu. Yang ke-18 pahala di imam dan juga pahala menjadi makmum. Yang ke-19 pahala bersalaman dengan ahli jemaah. 2 tahun kita tak salam dulu. Tuan-tuan, 2 tahun kita tak salam. Nak salam pun rasa macam janggai ya tuan-tuan. Kan, dulu lah dak dah. Kan, dak dah. Baik, yang berikutnya adalah 20 pahala nuntut ilmu. Yang ke-21 pahala nasihat menasihati. Apa dia? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya nasihat itu adalah perkara yang mendatangkan manfaat untuk orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar khutbah duk nasihat kita lah tu tuan-tuan tu. Kan, duk tontang. Kan, Syekh Dan kata apa dari dua kemarin ni? Nak baca khutbah pun tengok tajuk sama. Ni apa dia ni? Tajuk khutbah pada minggu ini, makanlah buah-buahan tempatan Jahannam. Tuan-tuan, dia kata tengok kesesuaian tu macam mana. Dia kata tengok ni berlaku di Batang Kali. Dia kata tengok waktu yang macam mana musibah ni, apa yang nak bagi tahu pada kita ni. Tengok khutbah tentang tu tuan-tuan. Walaupun apa dia ni Jabatan Agama, mari tengok Ustaz minggu ni apa dia khutbah ada tuan-tuan ni. Minggu ni adalah berkhutbah tentang mana dia, mari tengok Ustaz. Khutbah minggu ni adalah yang dikendong jangan berciciran, yang dikejar biar dapat. Masa apa tuan-tuan mereka buh ni? Tak tahu nak kata lah. Tengok, saya pun tak baca lagi. Tahu forward ke orang yang tuan-tuan tu. Dan tengoklah hari Rabu apa Jumaat ni dia kata apa. Baik,
Itu. Nah, menasihati di antara satu sama lain. Yang kedua, pahala membersihkan masjid. Walaupun bersih masjid adalah tugas siap, tuan-tuan. Tetapi kalau kita tengok ni kan, tak-tak cicak dan sebagainya, kita ambil lah sikit. Itu dah tuan-tuan tu. Pahala bersih masjid ni bukan gaduh menyapu apa semua. Tengok benda tak elok pun kita ambil, kita tak pergi tepi pun okey dah. Membersihkan masjid. Baik, yang berikutnya adalah pahala mendengar bacaan Al-Quran pada imam dan juga membetulkannya. Yang ke-24, pahala mengingatkan imam sekiranya ia terlupa. Tuan-tuan, nak ingat imam ni macam mana ni? Ada tata cara yang tertentu. Subhanallah, subhanallah juga sebagainya. Bukan pergi jakah kat dia, batal sembahyang kita tu tuan-tuan. Nah, ni pergi jakah dengan tok imam kata hang apa siapa? Batal dengan tok imam sekali tuan-tuan. Baik, yang berikutnya dia kata pada kita pahala menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, pahala menghidupkan syiar agama Islam. Apa dia? Agama kita ni nak imarahkan masjid tuan-tuan ni. Maka syiar agama ini, biar masjid imarah, kita pun termasuk dengan orang-orang yang imarahkan masjid, maka akan dapat pahala menghidupkan syiar agama Islam. 27, pahala doa keluar pada masjid dan mendahulukan kaki kiri sebelum keluar. Yang ke-28, pahala infak derma dalam tabung masjid. Bukan tunggu hari Jumaat, bahkan hari-hari yang lain, waktu-waktu lain pun kalau kita duduk kat semayang tuan-tuan, kita abulah sedikit. Tu cara dia tuan-tuan tu kan. Dulu ni dalam kitab ni juga dia ada berkata pada kita ni tuan-tuan ni, dia kata selagi mana lampu itu bernyala, selagi itulah dia akan mendapat pahala pada Allah Subhanahu taala. Dia kata dalam ni tuan-tuan ni, man asraja sirajan fi masjidin lam tazalin malaikatu wa hamalatul masjidi yastaghfiruna lahu ma dama fi dhalikal masjidi dawahu. Apa maksud dia tuan-tuan? Barang siapa yang menyalakan lampu di masjid, maka senantiasalah para malaikat dan juga penjaga masjid itu memohonkan keampunan baginya selagi mana masjid itu masih lagi ada cahayanya. Tuan-tuan, elektrik duk main ni tuan-tuan ni, kita bagi dekat masjid ni tuan-tuan, lagi mana kita infakkan pada masjid ni, lagi itulah lampu duk bernyala ni tuan-tuan ni, para malaikat ni duk minta ampun kat kita ni tuan-tuan ni. Yang tu dan mengelupas juga saya ada umum kata pada dia, no, masjid Jamek Kok tu tuan-tuan tu, nak buat masjid baru, nak infak pun tak ada masalah, pilah kat depa tu. Baik, yang berikutnya, yang ke-29, pahala solat pada awal waktu. Itu ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ni buat kat masjid ni tuan-tuan ni. Walaupun waktu ni ada yang waktu yang bersifat muassak, bersifat yang panjang, bersifat yang agak lama, ada waktu yang dhayiq, yang terkepit, yang dia sempit, yang dia singkat tuan-tuan. Waktu yang sempit ni apa dia? Contoh waktu subuh, tak panjang antara mana. Waktu maghrib tak panjang antara mana. Berbeza dengan waktu-waktu yang lain. Zuhur, Asar dan juga Isyak, waktu je begitu panjang. Zuhur panjang, start pada waktu Zuhur sampailah waktu Asar, itu waktu Zuhur. Tuan-tuan, waktu Asar nak bertemu dengan maghrib panjang tak? Panjang. Waktu Isyak nak bertemu dengan subuh lagilah panjang. Itu adalah waktu-waktu yang bersifatnya adalah muassak. Tuan-tuan, dia bersifat besar, dia bersifat panjang tuan-tuan tempoh dia. Tetapi ada hadis Nabi Muhammad SAW, bila mana sahabat tanya dekat Nabi, ayul a'mali afdhalu ila Allah, apakah amalan yang Allah suka ni aku nak buat? Maka kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, maka semayanglah pada awal waktunya. Macam kita mai lah ni tuan-tuan, kita main sembahyang maghrib awal waktu dia, kita main sembahyang apa ada isyak awal waktu dia, kita main sembahyang subuh. Subuh ni cukup berat tuan-tuan, kalau tak istiqamah betul-betul jahanam tuan-tuan. Saya silap buat subuh dekat rumah ya tuan-tuan ni. Baik, kita main waktu subuh berjemaah tuan-tuan, ni main solat awal waktu ni tuan-tuan. Apa kita akan dapat? Kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, kita dapat pahala mengimarahkan masjid, kita dapat pahala mengimarahkan syiar agama kita ini. Dan juga dia kata dekat ni, pahala menunaikan solat di awal waktu. 30, pahala merdaya menunjukkan hawa nafsu yang hanya inginkan kerehatan bersolat di rumah. Ni payah tuan-tuan, macam yang kata kat dari saya tuan-tuan ni. Dia kata apa dia ni? Ulang lagi sekali. Pahala berjaya menundukkan hawa nafsu yang hanya inginkan kerehatan bersolat di rumah sahaja. Walaupun ada hadis Nabi. Nabi kata apa dia? La tamna'u nisa'akum masajida.
janganlah kamu larang orang-orang perempuan kamu untuk datang ke masjid. Tu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salatuhunna fi buyutihinna khairul lahunna. Atau kama qala. Tuan-tuan, hadis Nabi macam itulah. Atau kama qala. Sebagaimana yang kata oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan halang isteri-isteri kamu, perempuan-perempuan kamu untuk hadir ke masjid. Nabi kata macam tu. Tetapi Nabi berkata, solat mereka ini lebih baik di rumah. Tuan-tuan. Tapi Nabi kata jangan halang. Depa nak mai ke masjid, tuan-tuan. Orang-orang perempuan nak mai ke masjid ni, jangan halang. Jangan duk kata pula, jangan duk pi lah, jangan duk pi. Tuan-tuan, dia kata macam itulah lebih kurang. Macam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan nak mai ke masjid, tidak ada halangan. Mailah ke masjid. Tuan-tuan, itu kata Nabi. Baik. Berjaya menundukkan hawa nafsu yang hanya inginkan kelihatan bersolat di rumah. Yang ke-31, pahala tersenyum kepada jemaah. Kita jumpa orang tersenyum tak, tuan-tuan? Senyum? Mana ada jumpa orang dia tak senyum? Ada, tuan-tuan? Tengok muka dia, tengok muka dia, dia senyum kat kita, kita buat dono. Ada macam tu? Ada. Jenis muka dia senyum tapi muka dia macam tak senyum. Ada juga macam tu, tuan-tuan. Nak buat macam mana dia muka dia macam tu, tuan-tuan? Sungguh nak suruh dia dengan apa dia nak tarik macam tu, tak boleh pi. Sebab muka dia tu muka macam tu, tuan-tuan. Kan dia nak senyum tapi muka dia macam kan tak senyum. Ada. Tuan-tuan, sangka baik itu lebih baik. Yang ke-32 yang terakhir adalah pahala pulang ke rumah daripada masjid. 32 sebab, tuan-tuan, pasal apa masjid lebih utama kita sembahyang dekat dia. Jadi tuan-tuan ni banyaklah 32 sebab ni, tuan-tuan tak tahulah. Tuan-tuan beli mik berapa, alhamdulillah ambil lah, tuan-tuan ni. Dan jangan tinggal sungguh. Jangan tinggal ke semuanya. Tuan-tuan, minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita sambung sikit lagi, tuan-tuan. Muka surat yang ke-80. Baik. Kita tengok tadilah solat dekat rumah pun tak apa. Tapi afdalnya di masjid kita lakukan. Sebab kualiti kita buat kat masjid ni memang adalah berbeza kita buat di rumah. Cara kita berzikir pun berbeza, cara kita hayati kalimah la ilaha illallah pun juga ada berbeza. Kita buat ini, tuan-tuan, penuh ketaatan pada Allah, maka inilah yang kita akan dapat. Ada 32 yang disenaraikan oleh Syekh Nazmi bin Tuan Taufik. Saya telefon dia tadi. Telefon dia kata, ni Tuan Guru, ni kitab Tuan Guru ni saya duk baca kat Langkawi ni. Duk baca kat Masjid Yui, tuan-tuan. Baca Masjid Yui, kata baca Masjid Langkawi ni. Masjid tu dia minta ada ramai dah sikit, dia kata. Dia kata habis dah edak di Terengganu, kata. Habis dah. Tapi dia kata cuba buat surat, tengoklah kok lah apa ni Jabatan Agama tu cetak balik, dia kata. Tak apalah, kita try tengoklah, kalau dapat, tuan-tuan, saya main kuning-kuning pula, tuan-tuan. 50 hadap di masjid ni. Baik. Sambung lagi, tuan-tuan. Bersuat yang 80. Tadi kita tengok tentang kelebihan kita semayang di masjid, maka kita tengok juga apabila meninggalkan semayang apakah yang berlaku. Ringkasnya, sembahyang adalah salah satu rukun Islam yang besar sekali faedahnya, yang banyak pula hubungan dengan kesucian hidup di dunia ini. Makna kata apa dia ni? Hubungan sama Allah pun dia ada, hubungan sama manusia pun dia ada dengan adanya sembahyang. Orang Islam, lelaki dan juga wanita, tidak ingin sama sekali meninggalkan sembahyang oleh satu hal dengan alasan hendak mengqadakan malamnya atau siangnya atau pada masa lapangnya. Seorang Islam ni, tuan-tuan, sama ada lelaki-lelaki dan juga perempuan, dia tidak boleh meninggalkan sembahyang dengan alasan-alasan hendak mengqadakan untuk waktu-waktu yang berikutnya. Hang pasal tak sembahyang ni, tak apalah, nanti kau qada lah waktu esok. Tak boleh. Malam ni kau qada lah, tak boleh. Esok aku free, aku tak ajar, aku qada lah balik. Jawapannya adalah tak boleh. Maka orang laki-laki yang beragama Islam wajib bersembahyang. Orang perempuan pun sama. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sembahyang. Tapi orang perempuan ada alasan uzur syar'i. Tuan-tuan, alasan-alasan yang mana agama ni tidak membenarkan mereka bersembahyang. Adanya darah pula, ada darah haid, ada darah istihadah, ada darah nifas, ada darah wiladah. Tuan-tuan, darah-darah ni juga adalah berbeza keadaan-keadaan dia. Darah haid, mazhab Syafi'i paling ringkas 1 hari 1 malam. Paling lamanya berapa? 15 hari 15 malam, 2 minggu, lebih kurang macam tu, tuan-tuan. Kebiasaan bagi orang perempuan ni 6-7 hari, tuan-tuan. Kalau salah minta tergok.
Tuan-tuan, kitab fiqh sebut macam tu. Itu darah haid. Ada juga darah nifas, ada juga darah wiladah, darah yang keluar lepas mana beranak tu, bersalin tu. Tuan-tuan, lepas tu bila mana darah bersalin tu dah habis keluar dah, ada darah-darah yang sikit, darah dalam pantang, itu juga menghalang mereka daripada bersembahyang. Darah istihadah apa dia? Darah istihadah ni darah yang berpenyakit. Selalunya tuan-tuan, bila ditanya oleh Tuan Nurul apa dia ni, Syekh Aminuddin Abdul Rahim, tuan-tuan ni ahli tata kota fatwa negeri Kedah, tuan-tuan, orang tanya dekat dia kan, bab-bab darah ni, dia kata tak boleh hukum semuanya darah haid, tak boleh, tuan-tuan. Ni dah 2 minggu apa dia tak main, semua darah haid, tuan-tuan, tak boleh. Dia tengok balik sejarah lampau seorang perempuan tu macam mana, tuan-tuan. Dia kata dulu ni duk main 67 ya, yang ni main sampai 13. Tanya dekat suami kata darah haid, elok baik, tuan-tuan. Darah tu pula ada kategori-kategori dia, warna-warna dia sampai darah tu, tuan-tuan. Darah hak ni warna ni, darah hak ni warna ni. Kena balik parti ke? Tak. Kena tahu. Tu kena tahu sebagai seorang suami ni, kena tahu benda macam tu. Saya boleh pergi kelebek pula nampak depa tu, tuan-tuan. Baik. Tengok kat sini. Bila kata darah haid, tuan-tuan, biasa mana 6 hingga 7 hari. Tiba-tiba lajak pergi sampai 13 hari. Lajak dah tu. Kebiasaannya 6-7 hari ya. Jangan hukum lebih 6-7 hari itu ada darah haid, tuan-tuan. Mungkin itulah darah istihadah. Darah istihadah ada hukum dia. Hukum apa dia? Kena sucikan, maka kena bersemayang. Kalau saya salah tolong kok, tuan-tuan. Tu cara dah. Jangan ada pukul rata ya. Tu bab perempuan. Complicated dia, tuan-tuan ni. Allah bagi jadi kat depa, anugerah bagi depa ni, tuan-tuan. Tak macam orang laki-laki. Tuan-tuan, orang laki-laki hang kerja tak mana sekalipun, hang kena semayang. Ni dak tak sembahyang pasal apa? Darah haid pun tak. Tuan-tuan, buat macam mana? Kan? Duk apa ada cari rezeki, tak apalah cari rezeki, Allah suruh cari rezeki, carilah rezeki. Jangan lupa hubungan dengan Allah, nak kena jaga. Pasal apa orang tak sembahyang ni? Tak dan ustaz, tak dan. Kan? Tambah minta maaf lah kalau berniaga ni, tuan-tuan. Depa kata waktu maghrib paling laku. Tuan-tuan, tak tahu nak kata pasal malam ke apa ke, suka lah pasal malam pun tak apa. Kalau nak berniaga lah pasal malam pun. Main waktu hang hampak tikak jadah tu semayang dulu, tuan-tuan. Payah apa, tuan-tuan? Mau dengan tak mau ya kita ni, tuan-tuan ni. Kan kat tanah Arab, tuan-tuan, ada kisah dulu ni. Mau waktu saya menang Seri Maji dulu, tuan-tuan. Ni tepi jalan ni, tuan-tuan ni. Tepi jalan ni. Bukan tak mana pun. Depa tak macam dengan apa ada sutra ni macam dengan penghadang yang imam tu, tuan-tuan tu. Lepas tu ada lah bangla, tuan-tuan. Bangla ni dia main bentang kapet tu lah, hak segulung tu, tuan-tuan tu. Tu pun orang berhenti ceramah, tuan-tuan tu. Tu taruh tepi jalan, tuan-tuan, tepi jalan. Kalau nak berniaga tepi jalan pun tak ada masalah. Pastikan kawasan tu bersih elok-elok. Yakin elok-elok bersih dah. Hampak je dah semayang lah. Cari rezeki pun tak ada masalah. Ni cari rezeki sampai lupa nak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan ni. Apa dia sebab dia? Minta maaf lah kalau kata terasa. Baik dia kata macam tu. Dalam Al-Quran banyak didapati ayat Allah yang memerintahkan mendirikan sembahyang dan melarang keras mencuai, melalai dan meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan, Allah banyak berfirman dalam Quran sembahyang. Allah juga ada kata dalam Quran jangan meninggalkan sembahyang. Banyak tak? Banyak. Kusala dan juga sebagainya. Dia rasa malas nak sembahyang, dia rasa lalai nak sembahyang, dia rasa lembek nak sembahyang. Allah habaq tak? Habaq. Sifat manusia, tuan-tuan. Baik. Tetapi perintah itu tidak diendahkan orang. Perintah apa dia ni? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh sembahyang. Orang, siapa ada kita ke semua? Yang nama orang ni, tuan-tuan ni, yang mana orang ni tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suruh hang sembahyang, hang tak sembahyang. Sedangkan kita mengaku Allah adalah Tuhan kita. Baik, perintah hanya tinggal perintah sahaja. Sedih ayat tu, tuan-tuan. Kalau orang kata kat kita lah, nama tinggal nama sahaja, tuan-tuan. Bukan macam tu lah. Perintah tinggal perintah sahaja. Allah perintah sembahyang, kita tak sembahyang. Bukan kita lah, orang lain. Kita sembahyang, tuan-tuan. Orang lain tak sembahyang. Orang suruh sembahyang, apa Allah suruh sembahyang, orang tak sembahyang. Perintah hanya tinggal perintah, tuan-tuan. Apa Allah akan rasa? Kalau kita lah manusia, hai, hang kena buat benda tu, kita kata bagi arahan, dia tak buat, tuan-tuan. Dia tak buat. Dia kata apa? Biar pergi. Contohnya arahan, tinggal arahan. Apa kita akan rasa?
Tuan-tuan, apa kita rasa? Ish, dia mula. Ish, tapi Allah macam tu ke? Tak. Sebab tu tak sama dengan katakan makhluk ni. Orang ni tak sama tuan-tuan tu. Kalau kita lah tuan-tuan bagi arahan dekat orang tu, hang kena buat ikut apa yang aku kata, dia tak buat. Kita kata apa dia? Hang tunggu, hujung tahun ni gaji takkan naik. Tuan-tuan, tu kita. Hujung tahun ni markah hang rendah. Hujung tahun ni siap dan sebagainya. Tuan-tuan, tu kalau kita. Tapi bagi Allah adalah tidak. Allah ni dia sifat rahim dekat dia ni ada tuan-tuan ni. Baik. Berhenti dah kot. Baik. Perintah itu tidak diedahkan orang, perintah tinggal perintah sahaja. Maksiat meninggalkannya tetap dikerjakan oleh lapisan umat masing-masing dengan caranya sendiri. Maksiat apa dia ni? Maksiat tak sembahyang. Tuan-tuan, maksiat tak sembahyang. Banyak ada orang buat, dia kata dalam ni banyak orang tak sembahyang pada hari ni. Berlambak. Tuan-tuan, berlambak. Yang lepas hari Jumaat saya ada appointment doktor. Tuan-tuan, mana Bang Zul kita? Bang Zul, saya belah belakang Bang Zul. Kan, doktor toreh kat belakang. Tuan-tuan, dia buat minor surgery. Tuan-tuan tu mengeluarkan ketulan dekat belakang ni. Dia kata okey, kena mai dah. Hari Jumaat ni kena mai. Fikir Jumaat ni macam mana ni. Tak apalah pergi juga. Dia bagilah waktu tu dekat Jumaat tuan-tuan pukul 12. Tak apalah pergi pukul 12. Nak balik ke rumah tu tuan-tuan tu, sampai pun sayup dah kat masjid ni, singgah tepi jalan dah. Tu pun lajak pergi sikit lagi tuan-tuan tu. Kan? Lajak pergi sikit lagi. Duk perhati tengok, ni orang nak sembahyang dah ni. Berhentilah kita buat sembahyang. Orang nak sembahyang dah ni, orang lain macam buat tak tahu tuan-tuan tu. Beza kalau orang yang musafir ni, kita boleh tahu cara pakaian dia macam mana. Tuan-tuan, kalau kita lah duduk Langkawi, orang yang main melancong kat Langkawi, mungkin mereka musafir. Tuan-tuan, mereka main melancong kat Langkawi ni, tengok cara pakaian pun tahu dah. Pakai serba putih, kasut putih, semua putih. Tuan-tuan, tak tahulah tu trend orang main melancong kat Langkawi. Tuan-tuan, beza dengan orang yang duduk di Langkawi tuan-tuan. Kita tahu dia ni pakai macam tu, pakai biasa aja, kasut pun kasut biasa aja, bukan kasut elok-elok tak mana pun. Tuan-tuan, beza tak? Kita boleh tahu. Tu pun kita tengok ada orang-orang yang tak sembahyang. Banyak. Tuan-tuan, banyak. Ada ketika mana dulu saya naik ferry pada Pulau Kedah sampai ke Langkawi hari Jumaat tuan-tuan. Sampai pukul 12.30 di terminal Kuah ni. Tuan-tuan, pederah sampai ke Masjid Hana. Time tu pun duk luar dah. Tuan-tuan, duk luar dah, nasib baik dan lah time tu. Sampai pukul 1 lebih dah. Ni dekat Masjid Hana tu kan ada traffic light. Tuan-tuan, duk tengok perhati betul orang-orang yang naik motor apa semua ni, bukannya orang yang main melancong belaka. Tuan-tuan, bukan nak kata orang Kuah tak baik. Orang kadang cak apa kata tak ada orang Kuah tak baik kot tak kan. Orang mungkin lain lah main duduk kat dia, berhenti kat situ kan. Tu duduk tengok kat itu tuan-tuan tu. Orang ni tak tahulah. Kan kadang kita nak kat takbir ni masih lagi duduk bawa bini kat belakang. Nak apa naknya? Tuan-tuan, nak apa? Dalam ni dia kata tetap kena kerjakan. Dia kata juga pada kita, maksiat meninggalkan solat itu tetap dikerjakan oleh lapisan umat masing-masing dengan caranya sendiri. Tak dan. Tuan-tuan, tak dan. Tadi ada seorang sahabat main dekat pejabat agama. Dia kata hari Jumaat itu ana ada dia kuliah dekat masjid. Dia kata hari Jumaat tazkirah, dia kata, tapi tak ada nak sampai. Pasal apa tak ada nak sampai? Elok on the way ni tuan-tuan ni, Grab main belah dia. Tuan-tuan, Grab main belah dia. Tuan-tuan, bila Grab main belah tu, tengok pukul 1 dah, duk ligan trip nak ambil orang kat airport tu. Tuan-tuan, hang berhentilah dulu. Habis sembahyang tu, habuhlah Grab tu balik. Tuan-tuan, tak tahulah kan. Sebab tu Allah kata surah Jumaat tu elok ada. Kan Jumaat tu Allah berkata pada dia, kan, apabila tiba waktu solat Jumaat tu, berhenti sat, dirikanlah sembahyang dulu. Lepas kata habis sembahyang tu, berarti barahlah kata Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Allah kata dah. Tuan-tuan, tapi kita aja. Sebab tu dia kata dalam ni, perintah tinggal perintah, maksiat meninggalkan sembahyang itu tak dikerjakan oleh bersama masyarakat masing-masing dengan caranya sendiri. Tuan-tuan, berarti Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kita berhenti dahulu di sini tuan-tuan. Pasal apa kita baca sikit sangat ni? Sebab kita baca 32 tuan-tuan ni alasan pasal apa kita kena sembahyang di masjid. 32 alasan tu banyaklah tuan-tuan, 3 pahala tu. Maka kita akan berhenti. Maka soalan ke-80, Rasulullah SAW menerangkan bahawa meninggalkan sembahyang dengan sengaja ataupun dengan kesedaran bererti menyediakan satu pintu daripada pintu kekufuran. Kita akan masuk nanti insya-Allah pada minggu hadapan jikalau tidak ada masalah insya-Allah. Jadi tuan-tuan,
dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka saya berhenti dahulu pada ketika ini. 8.40 dah kita masuk waktu Isyak dah. Dan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala jangan lupa doa pada Allah, biar Allah berikan kita kekuatan macam biasa. Nah, kelapangan waktu lagi untuk kita mai ke masjid, biar hati kita bertautan dengan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu mu'allaqul masajid, kita ke semua orang yang mana terikat hatinya dengan panggilan masjid ni. Mai masjid kita rasa tenang, bukannya dipaksa. Dan kita rasa macam dengan seronok juga sebagainya. Itu orang-orang yang melazimi, mengistiqamahkan dirinya dalam kehidupannya, itu ada hubungan dengan masjid. Itulah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka saya berhenti dulu pada malam ini ketika ini, dan mohon doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Allah segala-galanya mudah segala urusan kita, dan lindung pada perkara yang tidak elok dan juga sebagainya. Yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, salam silap saya minta banyak-banyak. Dan senang pada ayahanda Tuan Imam, malam esok kita ada kuliah daripada Saudara Fadilah Tuan Syekh Yusuf bin Haji Ahmad, pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedarul Aman. Dia bakat-bakat mai lah, dia nak kuliah apa esok ni, kita dengar. Bukan kita lah, saya tak ada, pukul 2 esok saya keluar dah. Tu jadinya apa ni, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian lah. Nah, kalau yang berkepangan itu malam esok juga malam Jumaat, nah nak baca Yasin pun tak ada masalah, tak baca pun tak apa. Tapi pagi Jumaat tu kita galak baca surah Kahfi. Itu cara dah. Nah, jadinya esok mailah ke masjid ini dan kita dengarlah sikit tazkirah juga sebagainya. Mudah-mudahan akan mengubah hati kita ini ke arah kehidupan yang lebih baik insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil azim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sururana wa yassir lana umurana karim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.